TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Musa ucapkan kepada adik-adik di rumah, murid-murid di rumah. Apa khabar? Semuanya abang doakan berada dalam keadaan yang sihat dan juga yang paling penting bersemangat untuk sukses SPM 2021. Apa khabar semua di rumah? Baik, kalau baik, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, abang paling seronok dan paling penting untuk ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Kalau boleh kita kena pakai, bukan kalau boleh, kena pakai pelitup muka di mana sahaja kita berada. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin. Rajin apa? Rajin cuci tangan. Dan kalau boleh, bawa gel sanitasi tangan ke mana sahaja kita pergi. Baiklah. Dengar cerita hari ini, kita akan belajar mata pelajaran geografi. Geografi merupakan subjek mata pelajaran yang abang suka. Tapi sebelum itu, kita nak kenal dulu siapa guru kita untuk hari ini. Jom kita kenal siapa guru kita. Baiklah, itu dia profil guru kita untuk hari ini. Kita ada Cikgu Fitri di studio Sukses SPM 2021. Okey, hai, apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Musin sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, sihat, semua sihat? Semua sihat. Macam mana perjalanan Cikgu ke studio? Okey, Alhamdulillah dipermudahkan. Dipermudahkan. Untuk berkongsi sesuatu dengan anak-anak. Calon-calon SPM pada hari ini. Itu yang penting. Baiklah, Cikgu dah ada kat sini. Apa kata? Kita nak meriahkan lagi studio Sukses SPM kita. Kita jemput murid-murid dari SMK Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan. Tapi sebelum tu Cikgu, tadi saya dah bercakap mengenai penjagaan SOP Cikgu. Ya. Apa kata kita amalkan SOP yang betul. Macam ni kita kat studio, kita dah jaga jarak kita 1 meter. Dah 1 meter. Kita kena sanitasi tangan kita. Saya sanitasi terlebih dahulu. Dan Cikgu silakan. Okey, saya. Sanitasi tangan Cikgu. Okey, baiklah. Semuanya telah selamat disanitasi. Cikgu. Ya, saya. Okey, saya nak tanya Cikgu, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran geografi Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dunia. Okey, pertumbuhan penduduk dunia sama ada kita akan tengok kadar kelahiran bagi sesebuah negara atau kadar kematian bagi sesebuah negara, dan dia akan menentukan bagaimana sama ada berlakunya pertumbuhan penduduk perlahan ataupun tinggi, sederhana ataupun sebaliknya. Itu fokus kita pada hari inilah. Okey, pertumbuhan penduduk dunia. Maksudnya ada pengiraan lah Cikgu? Yes, ada sikit-sikit kira. Matematik mudah. Matematik mudah. Kalau pengiraan ni saya perlukan bantuan Cikgu. Saya tak boleh seorang-seorang. Okey. Izinkan saya Cikgu panggil bantuan saya Cikgu. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Wilayah Persekutuan Labuan Cikgu. Jauh. Jauh. Di seberang laut. Kita terbangkan. Hari ini khas untuk bersama dengan Cikgu Fitri. Okey. Baiklah, yang pertama kita ada Madeline Asali. Hai. Hai. Okey. Mungkin Madeline boleh perkenalkan diri Madeline? Salam sejahtera. Saya Madeline Asali dari SMK Mutiara. Saya bercita-cita menjadi guru tadika. Guru tadika. Pendidik. Pendidik. Bagus. Semangat. Dan kemudian kita ada Marzella Shelley. Silakan Marzella. Hai. Nama saya Marzella Shelley. Saya dari SMK Mutiara. Saya bercita-cita ingin menjadi guru. Menjadi guru. Pun sama pendidik juga. Pendidik juga. Dan seterusnya kita ada Nur Shazliana.
Salam sejahtera, nama saya Nur Syazliana binti Romi. Saya bersekolah di SMK Mutiara dan cita-cita saya ingin menjadi doktor haiwan. Doktor haiwan. Doktor haiwan. Salah satu cita-cita saya masa kecil juga, cikgu. Tercapai tidak tu? Saya dah ada dekat sini, cikgu. Ada di sini. Okey, Baiklah, tak apa. seterusnya kita ada Anis Farhana. Hai, salam sejahtera. Nama saya Anis Farhana binti Samsudin. Saya sekolah Mutiara. Saya bercita-cita menjadi seorang guru. Seorang guru. Wah, Ramai ni, cikgu, pendidik daripada Labuan. Pelapis. Baiklah, kemudian kita ada Nur Syafiqah. Silakan Syafiqah. Salam sejahtera. Dengar-dengar. Okey, teruskan. Salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah daripada SMK Mutiara. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli immigration. Ahli immigration. Pegawai ni. Pegawai immigration. bakal pegawai. Okey. Dan terakhir sekali kita ada Naifah Dayana. Salam sejahtera, nama saya Naifah Dayana binti Hazbi dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Oh, guru juga. Seorang guru, ramai pendidik. Baiklah cikgu, kita ada 6 orang murid-murid dan semuanya bunga-bunga dari Labuan, cikgu. Daripada Labuan. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, sebelum kita mula pembelajaran kita, kalau boleh, saya nak murid-murid yang ada dengan kita, 6 orang bunga yang diterbangkan daripada Labuan ni, bersemangat. Kalau boleh, lambai dan senyum. Say hi! Boleh tak? Itu dia. Itu yang saya nak, bersemangat. Senyum tu ada untuk, orang kata apa cikgu, keseronokan dalam pembelajaran kita belajar pada kena hari ini. seronok baru dapat. Betul. Tapi sebelum tu cikgu, tadi cikgu dah ceritakan tentang standard pembelajaran kita pada hari ini. Saya nak tanyalah cikgu pendapat daripada murid-murid kita tentang tajuk pembelajaran kita hari ini. Boleh cikgu? Tajuk ataupun tentang subjek Tentang yang kita subjek. belajar Baik. hari ini. Okay? Yang pertama saya kalau boleh nak tanya, nama artis cikgu. Madeline. Baiklah Madeline, apa pendapat awak tentang tajuk pembelajaran pada hari ini? Pada pendapat saya, mempelajari subjek geografi dapat mengajar kita untuk lebih menghargai alam sekitar dan dapat mempelajari cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Satu poin yang juga penting cikgu, yes, kan? penting untuk Kemudian kehidupan. Betul. Kemudian kita ada Nur Syafiqah. Silakan Syafiqah. Pada pendapat saya, geografi merupakan subjek yang penting untuk dipelajari oleh semua individu. Hal ini demikian kerana kita boleh mempelajari mengenai fenomena alam serta kaitan antara manusia dan alam sekitarnya. Itu dia jawapan daripada Nur Syafiqah. Jawapan orang kata aura pegawai. Pegawai tinggi. Pegawai tinggi. Dan terakhir sekali kita nak mintalah pendapat daripada Naifah Dayana. Menurut saya, subjek geografi adalah subjek yang seronok dan harus kita pelajari kerana kita dapat mengetahui dengan lebih dalam lagi mengenai kejadian alam semula jadi seperti bagaimana terjadinya proses gerakan jisim, fenomena 4 musim di beberapa negara dan juga proses pembentukan gunung. Ya, itu dia daripada Naifah. Jawapan yang cukup mantap cikgu. Padu. Padu. Baiklah cikgu, itu pandangan daripada murid-murid kita. Apa kata cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, pertumbuhan penduduk dunia. Silakan cikgu. Terima kasih Mohsin. Sama-sama. So hari ini kita akan belajar tajuk bab yang ke-12. Dalam geografi tingkatan 4, sukatan pelajaran geografi tingkatan 4, pertumbuhan penduduk dunia. So kita belajar geografi ini, kita belajar bukan hanya untuk lulus peperiksaan, tetapi kita gunakan ilmu yang kita dapat untuk kehidupan kita pada masa kini dan masa akan datang. Itu yang penting. Ilmu ni bukan hanya untuk peperiksaan tetapi untuk kehidupan. Betul. Saya teruskan. Apakah yang akan murid pelajari anak-anak? Kalau tak faham boleh tanya. Kalau ada satu yang confused ataupun keliru
Okey, boleh terus tanya. Kalau saya tak boleh nak jawab, Abang Mohsin kita ada untuk kita jawab sama-sama. Boleh, Okey, insyaAllah. di studio. Sama-sama kita boleh, belajar, cikgu. di studio bersama saya dan di rumah lah. Okey, di rumah kalau tak faham pun boleh angkat tangan. Okey. So, apa yang akan murid-murid pelajari hari ini, kita akan menjelaskan konsep pertumbuhan penduduk. Konsep ni maksud. Apakah maksud pertumbuhan penduduk? Yang kedua adalah menentukan kadar pertumbuhan penduduk sama ada tinggi, rendah atau sebaliknya. Okey, sederhana. Yang ketiga adalah menghuraikan faktor. Apa sebab yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dunia. Okey. Dan yang terakhir adalah mentafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Okay, ini 4 perkara yang akan kita tekankan. Okay, anak-anak boleh terus fokus setting dalam minda masing-masing supaya ini apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa yang akan kita dapat, cikgu? Yes. Maksudnya kalau dalam kepala rasa, dah tahu dah 4 perkara ni, maksudnya kita dah dapat apa yang kita cuba dapatkan dan cuba fahami pada hari Objektif ini. tercapai. Objektif tercapai. Bagus. Pandai Mohsin. Okey. So saya teruskan konsep pertumbuhan penduduk. Apakah maksud pertumbuhan penduduk ni? Bagaimana pertumbuhan penduduk ni? Siapa boleh bagi tahu? Okey. Secara ringkaslah yang awak faham. Pertumbuhan penduduk ni macam mana? Siapa nak jawab? Ada sesiapa nak jawab? Anis nak jawab? Murid-murid di rumah. Murid-murid di rumah Angkat nak jawab? tangan. Angkat tangan. Murid-murid di studio. Anis nak jawab? Ataupun yang lain? Silakan. Apa? Merujuk kepada perubahan bilangan penduduk yang sedang berlaku di kawasan tertentu. Okey, menunjukkan perubahan bilangan penduduk. Okey, sama ada meningkat ataupun berkurang di sesuatu kawasan. Okey, saya terus. Pertumbuhan penduduk merujuk kepada perubahan. Berubah ni bermaksud sama ada berkurang atau bertambah. Okey, bilangan penduduk yang sedang berlaku di kawasan tertentu. Okey, sama ada di kawasan setempat. Okey, dalam negeri, dalam negara, contoh di negeri kalau di Malaysia ni Pahang. Okey, Selangor. Kalau negara Malaysia ataupun negara jiran. Okey, dan secara global. Global ni dunia. Okey. Penduduk dunia sentiasa bertambah. Okey. Okey, itu adalah yang dikatakan dengan pertumbuhan penduduk. Senang je nak ingat, pertumbuhan penduduk sama ada berlaku pertambahan atau pengurangan bilangan penduduk di sesuatu kawasan. Okey, jelas. Okey. Faham ya? Faham anak-anak? Murid-murid bersama di rumah saya, faham? Murid-murid faham? Kalau faham, buat thumbs up. Faham? Tunjuk tanda bagus. Okey. Ya, semua bagus, faham, cikgu. kita beralih ke slide yang seterusnya. Ada pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah kadar kelahiran. Biasa kita kalau lahir, bayi lahir, apa yang perlu kita buat? Kita azan. Azan. Itu normal lah, azan. Yang kedua apa? Kita rekod. Yes, daftarkan kelahiran. Okey, di situlah kita tahu berlakunya kadar kelahiran bagi penduduk di sesuatu kawasan. Daftar kelahiran. Begitu juga dengan kematian. Bila berlakunya kematian, kita daftar kematian. Okey. Situ kita tahu rekod dia. Okey. Faham. So, jumlah kadar pertumbuhan ditentukan adalah jumlah kelahiran. Okey, jumlah kelahiran yang kita daftar tadi. Okey, dibahagikan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Maksudnya penduduk dalam sesuatu kawasan tersebut. Jumlah yang lahir bahagi dengan jumlah penduduk. Yang ni adik-adik ataupun murid-murid calon-calon SPM kena faham dan kuasai. Sebab kadang-kadang dia boleh keluar, kadang-kadang. Okey, saya tak kata wajib. Kadang-kadang ia boleh wujud dalam soalan peperiksaan SPM. So kalau ni kena beri perhatian lah. Nampak simple tetapi dia penting. Okey. Darab dengan 1000. Dapatlah berapa bagi setiap 1000 orang. Yang ni dipanggil kadar pertumbuhan penduduk. Bagaimana kita nak tentukan kadar kelahiran. Okey. Ini adalah formula dia. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Okey, contoh dia adalah kadar kelahiran di satu tempat. Contohlah saya bagi negara X. 365,453 orang kadar kelahiran. Okey, yang didaftarkanlah. Daftar baru kita tahu, tak daftar kita tak tahu. Okey, jumlah penduduk di negara tersebut adalah 27,367,432 orang. Okey, bahagilah. Okey, saya kira siap-siaplah. Adik-adik pun dibekalkan dengan kalkulator sebenarnya. Okey, sebab kita tak boleh nak cuba kira juga. Boleh cuba kira juga. Kita tak nak masa terlalu lama. Okey, darab dengan 1000 akan dapatlah 13.4 setiap 1000 orang. Okey, kalau kita perhatikan
13.4, mana ada orang perpuluhan. Betul? Kan? So kita genapkan ke nombor yang terhampir. Ada adik-adik boleh jawab tak? Nombor apa yang paling hampir dengan 13.4? Siapa nak jawab? Tadi Anis jawab. Okey, yang lain pula. Lah. Okey, adik-adik. Madeline nak jawab? Boleh, Madeline? Ataupun angkat tangan, saya nak jawab, cikgu. Siapa nak jawab? Angkat Siapa tangan. nak jawab? Sazlena. 13. Madeline. Madeline jawab. Okey, apa jawapan dia Madeline? 13. 13. Okey, cikgu. sebab apa? Sebab tak lebih daripada perpuluhan 5. betul. Okey, semua orang dah tahu dah, ni basic matematik lah. Okey, menunjukkan bahawa kadar kelahiran bagi penduduk di kawasan X, tadi negara X saya sebut, 13 orang bagi setiap 1,000 orang. Bermaksud kalau ada 2,000 orang, 26. 3,000 orang, Bertambahlah 13. bertambah. Ini Faham? anggaran. Sebab tu sebut kadar kelahiran. Kadar ni ada anggaran. Tidak semestinya tepat, tapi dia hampir-hampir. Okey. Ini bertujuan untuk pihak-pihak tertentu menentukanlah sama ada berlakunya pertambahan penduduk ataupun tidak berlaku pertambahan penduduk yang sepatutnya. Okey, itu adalah kadar kelahiran. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan daripada adik-adik di rumah, murid-murid di rumah? Ada soalan? Semua ketakut tadi naik flight daripada Labuan ni nak ke jauh ni. Semua masih takut. Jangan takut. Kita belajar secara santai supaya kita dapat apa yang kita naklah. Okey. So peratus kadar kelahiran dia 13.4 bahagi dengan 1,000 darab 100 lah. Ini basic matematik. Kita akan dapat peratus dia 1.3%. Okey. Ini peratus. Kalau ditanya dalam peratus lah. Kalau ditanya dalam orang, 13 orang. Sebab kita genapkan yang tadi. Okey, 13.4 kita genapkan jadi 13 orang. Ini matematik simple lah. Okey. So tak ada soalan, saya teruskan. Teruskan, cikgu. Tadi kadar kelahiran. Sekarang apa? Kalau kadar kelahiran rendah, kita tadi cikgu ada sebut pasal tentang kadar kematian, cikgu. Yes, sebab lahir dan mati lah. Okey. Itu biasa yang berlaku. Segi kadar pertumbuhan penduduk, dari segi kadar kematiannya pula. Bagaimana? Okey, kadar kematian sama juga. Rumus dia sama je. Maksudnya, anak-anak, calon-calon SPM yang berada di studio dan di rumah. Tadi kadar kematian, tadi kadar kelahiran, sekarang kadar kematian. Kadar kematian kita sama juga. Jumlah kematian yang didaftarkan. Sebab kita tak tahu, kalau tak daftar kita tak tahulah. Okey. Yang didaftarkan jumlah kematian bahagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, rumus yang sama, okey, ataupun formula yang sama. Okey. Darab dengan 1,000, dapatlah berapa orang bagi setiap 1,000 orang. Saya bagi contoh juga, tadi negara X, apa negara yang sesuai sekarang? Negara Y contohnya. Y. Kalau X negara mesti Y. X, Y. Dia kembar kan? Betul. X tolak Y. Y jatuh. Okey. 105,413 orang kematian. Okey, di negara Y ni. Jumlah penduduk dia adalah seramai 27,000. Negara yang sama juga sebenarnya. Saya ambil jumlah yang sama lah. Okey. 27,367 432 orang. Okey. So, kita tengok darab dengan 1,000 juga. 3.9 setiap 1,000 orang. Okey, anak-anak nak bagi jawapan tak? Berapa yang kita genapkan? Ada? Kalau tak ada, Okey, saya baru nak angkat tangan. Okey. Berapa? 4. So, kadar kematian 4 orang bagi setiap 1,000 orang. Maksudnya, tadi kita tengok kadar kelahiran. Kadar kelahiran lebih banyak daripada kadar kematian. Ada faktor dia, ada sebab dia. Okey, nanti sebab kita akan kaji selepas ini. Okey. Sekarang kita nak tentukan peratus kadar kelahiran dia. Macam mana nak buat? Sama juga, cikgu, macam rumus Sama yang juga. tadi juga. Okey, sama juga. 3.9 bahagi dengan 1,000 kali darab 100. 0.4%. Ini kadar kematian. Okey. Tadi negara X, negara Y lah. Tapi sebenarnya jumlah penduduk yang sama. Kita kira negara yang sama lah. Okey, negara yang sama. Kita buang Y tadi. Sebab Y dah jatuh je. Y dah jatuh, kita kekalkan X. Okey. Okey. Kadar pertumbuhan penduduk kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Okey. Tadi kita kadar kelahiran. Okey. Anak-anak semua dah faham. Di studio dan di rumah semua dah faham. Yang kedua kita tengok kadar kematian. Tadi menunjukkan bahawa kadar kematian lebih apa? Berbanding kelahiran. Kurang. Kadar kematian lebih kurang berbanding dengan kelahiran. Maksudnya ramai yang lahir berbanding yang
matilah. Okey, so itu dia panggil kadar pertumbuhan yang sihat. Okey, kalau kematian tu lebih ramai berbanding dengan kelahiran, mungkin sesebuah negara itu mengalami masalah. Ramai yang meninggal. Okey, dan yang lahir pun tak ada kesan kepada pertumbuhan ekonomi dari segi sosial lah. Okey, pertumbuhan ekonomi, kesan kepada bilangan penduduk. Okey, nanti kita akan tengok. Kadar pertumbuhan semula jadi, peratus kadar kelahiran tolak dengan peratus kadar kematian. Okey? Faham anak-anak? Nampak macam stres je muka. Okey, walaupun kita bermain dengan nombor, jangan muka jangan terlalu tertekan. Walaupun kita bermain dengan lahir dan mati ni, jangan stres. Sebab kita perlu tahu ilmu lahir dan ilmu mati ni. Betul. Okey. So kita jangan stres. Kalau stres nanti saya pun stres ni. Jangan cikgu. Abang Mohsin pun stres juga nanti kalau semua orang stres. Okey, senyum-senyum. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Teruskan. Okey. Tadi kita dah tahu dah peratus kadar kelahiran tolak dengan peratus kadar kematian, dapatlah pertumbuhan penduduk semula jadinya berapa. Maksudnya bersih. Lahir tolak yang mati. Balance itu maksudnya itu menunjukkan bahawa ada perkembangan yang positif. Okey. So contoh tadi 1.3%. 1.3% ni apa anak-anak? Yang tak bersuara ni, siapa tak bersuara tadi? Masya-Allah. 1.3%. 1.3% ni apa yang kita kira tadi, masya-Allah? Peratus kadar kelahiran. Oh, bagus. Patutnya diam-diam ubi berisi. Patutlah dia orang diam. Mereka diam tu mereka fokus je. Yes, fokus. Bagus anak-anak Labuan ni. Okey. So 1.3% adalah kelahiran. Tolak dengan peratus kadar kematian dia adalah 0.4%. So dapatlah 0.9%. So kadar pertumbuhan semula jadi penduduk adalah 0.9%. Ini cara dia. Kita nak tentukan pertumbuhan penduduk semula jadi. Kadar pertumbuhan semula jadi penduduk. Okey? Boleh faham? Faham? Faham ke? Ada soalan ke? Siapa faham, angkat siku. Tak ada, semua angkat dia. Okey, kalau faham, kita nak test. Kita nak test anak-anak. Okey, ada soalan. Okey, bila kita test, kita tahu yang kita faham atau tidak. Bila kita diuji, terbukti yang kita faham, kita boleh jawablah. Baik, cikgu. Okey, so cikgu, soalan sebelum kita tanya murid-murid di rumah kita kan, kita nak mereka semua bersedia. Apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama hari ini Cikgu Fitri. Baiklah cikgu, kita harapkan murid-murid dekat rumah semua dah bersedia untuk menjawab soalan yang akan Cikgu Fitri nyatakan. Silakan cikgu. Okey, so kita dah belajar tadi, semua orang faham, semua orang angguk-angguk Angguk-angguk tanda faham. So bila faham, kita cuba test lah. Cuba test. Soalan dia berikut adalah kadar perubahan penduduk negara R. Okey, negara R lah. Kadar kelahiran 2.45%, kadar kematian 0.44%. Dia tanya, apa dia tanya? Dia tanya tentang pertumbuhan penduduk semula jadi. Kita dah tengok dah tadi. So, cara dia adalah, macam mana cara dia? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat tangan, laju. Siapa angkat tangan? Dapat gula-gula. Okey, silakan. Anis kan? Dayana. Silakan. Kira dia peratus kadar kelahiran tolak dengan peratus kadar kematian. Okey. 2.45 tolak 0.44%. Okey. Jadi jawapan dia 2.01%. So, okey. B. Anda yakin? Anda kunci jawapan anda? Kunci? Saya kunci. Betul. Okey, tengok jawapan dia B, betul lah. Betul. 2.01. Tapi Mohsin tahu tak? Okey, soalan ni dia ada sediakan pengganggu. Pengganggu cikgu. Sekiranya budak tu dia hentam tapi dia jumpa jawapan. Dia jumpa jawapan. Okey, saya bagi contoh. Murid tu dia tak pasti, dia tambah 2.45 tambah 0.44. Dia akan dapat jawapan D. 2.89. So bila dia jumpa jawapan, dia akan anggap jawapan ini adalah betul. Jawapan yang betul. Sebab apa? Kiraan hentam tadi. Kiraan hentam tadi. Okey, dia akan ataupun dia tolak juga.
tapi dia akan keliru. Tolak ke tambah? Tolak ke tambah? So, penting untuk kita tahu apa tindakan operasi yang sesuai. Sama ada kita tolak, rumus yang sesuai, tolak ataupun tambah. Sekiranya dia tambah, dia akan jumpa juga jawapan. Kalau dia sebenarnya dia kena tolak. Nah, itu risiko. Nampak macam mudah tetapi ia kadang-kadang memerangkap calon. Yang ni kadang-kadang cikgu saya dah jawab betul tapi kenapa salah? Tapi sebenarnya yang salah itu kerana dia tidak berhati-hati. Okey. Calon-calon SPM dia tahu tetapi disebabkan perkara-perkara orang pengaruh persekitaran mungkin lupa dan sebagainya akan menyebabkan dia salah. Okey. Saya teruskan lagi soalan nombor 2. Yang ni perlukan murid-murid ataupun calon-calon SPM lebih fokus menggunakan kalkulator. Dalam peperiksaan boleh guna kalkulator, dibenarkan bawa kalkulator. Okay, ada kalkulator tak? Ada? Cuba angkat, ada. tunjuk. Cuba angkat kalkulator. Tunjuk dekat abang dan juga cikgu. Ada semua ada. Semua kalkulator mahal-mahal. Okey. So cara nak kira dia adalah kita kena tentukan peratus. Okey, cuba kira saya bagi beberapa second lah. Mungkin salah seorang ambil A, ambil B, ambil C, ambil D. Okey, kira berapa? Sebenarnya senang je kalau kita cekap matematik, dia akan bahagi dengan 1000 kan. Darab dengan dia dah bagi dah 30. So kita akan dapatlah yang A ni okey adalah 3%. Betul? Saya kira, saya pakai congak je ni. Betul. Betul? Semua tekun mengira. Yang ni 0.5%. Okey, yang ni jawapan dia 2.5%. Okey. Yang ni dia dapat 3.5%. Dia akan dapat 2%. Kadar pertumbuhan penduduk dia adalah 1.5%. C 4.5%. 2.5%. Jumlah dia 2%. D 4%. Tolak 3.5%. Dapat 0.5%. Mana kadar pertumbuhan penduduk yang rendah? Siapa nak jawab? Kita nak tanya murid-murid cikgu. Ya. Masya-Allah. Dah kira kan? Masya-Allah, dah kira. Okey, antara A, B, C, D ni mana yang paling rendah? D. Of course lah sebab dia matematik mudah je. Cuma kadang-kadang calon-calon dia tidak kira dengan betul. Bila tidak kira dengan betul, dia nampak mudah, akan bertukar menjadi susah. Ataupun terlebih yakin. Soalan ni mudah sangat. Boleh jawab je. Tapi dia tersalah baca. Dia tengok penduduk rendah. Tapi dia ingat nak yang tinggi. Dia akan jawab yang ni. Jawapan ada juga. Dia jawab A. Jawapan ada juga. Okey, yang jawapan ada juga ni yang bahaya. Okey, jawapan jadi tadi murid-murid adalah dekat rumah ataupun murid-murid yang ada dengan kita kena sentiasa berhati-hati. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan. Geografi ada juga pengiraan, tapi tidaklah susah, perlu berhati-hati. Faham semua faham ya? Faham angguk. Kita faham? nak dengar suara lah. Kalau angguk semua angguk kan. Kita nak dengar suara. Siapa cuba faham on mic. angkat tangan. Cakap saya faham. Faham. Saya faham. Dia masih malu-malu pula. Malu-malu. Okey, tak apa, saya teruskan. Teruskan cikgu. Faktor yang mengaruhi pertumbuhan penduduk ni. Kan kita tengok kadar kelahiran, kadar kematian, apakah yang mempengaruhinya? Perkahwinan. Kadang-kadang ramai penduduk yang berkahwin akan menyebabkan kadar kelahiran meningkat. Kalau kurang yang berkahwin, Mohsin nak kahwin belum? Belum. Akan menyebabkan kadar kelahiran rendah. Okey, tu. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang tinggi akan menyebabkan kadar kelahiran rendah. Kenapa? Sebab sibuk dengan belajar. Tak sempat nak kahwin. Okey, kalau taraf pendidikan rendah, bagi setengah negara, mungkin umur dia 12 tahun, 13 tahun dia dah berkahwin. Akan menyebabkan kadar kelahiran tinggi. Yang seterusnya adalah bencana alam dan peperangan. Ini kita tak boleh nak elak. Bila berlakunya bencana alam dan peperangan, contoh gempa bumi, tsunami contohnya di negara jiran kita, okay, akan menyebabkan kadar kematian meningkat dengan mendadak. Okay. Yang seterusnya adalah taraf kesihatan. Kalau kesihatan kita baik, kadar kelahiran bagus, kadar kematian dapat dikurangkan. Amalan adat dan status quo, ada setengah kaum yang mementingkan anak lelaki. Okay. Maksudnya cikgu? Maksudnya contoh setengah kaum, okay, dia nak anak lelaki ramai berbanding dengan anak perempuan kerana anak lelaki membawa nama keluarga. So yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Dia akan cari juga anak lelaki, akan menyebabkan kadar kelahiran tinggi.
Faham tak? Faham tak? Angguk Mohsin. Faham, cikgu. Faham. Okey. Amalan ni contoh tadi saya sebut status quo ni amalan contoh sesetengah kaum yang pentingkan anak lelaki, nak ramai anak lelaki sebab nak jaga keluarga. Migrasi akan menyebabkan kadar kematian ataupun kadar kelahiran berubah. Okey. Kalau kadar kematian contoh migrasi daripada setengah negara ke negara lain akan menyebabkan berlakunya kadar kelahiran yang tinggi di tempat yang dituju sebab bila dia pergi dia akan berkahwin. Dia akan orang cakap melahirkan anak, akan berlakunya peningkatan kadar kelahiran. Okey. Yang seterusnya kestabilan politik. Macam negara kita stabil. So tidak berlakunya perebutan kuasa, tidak berlakunya peperangan, tidak berlakunya perkara-perkara yang negatif. Keamanan sahaja dalam aman je, negara. semua orang hidup dalam keadaan selesa. So akan berlakunya kadar kelahiran yang baik dan kadar kematian kurang. Betul? Okey. Yang seterusnya dasar kerajaan. Contoh negara kita menekankan pertambahan penduduk yang positif sebab negara kita masih lagi kurang penduduk, 32 juta lebih kurang. Okey, plus minus lah, lebih kurang. Lebih kurang. Okey, lebih kurang. Wabak penyakit mana yang berlaku di setengah negara, contoh kebuluran. Contohnya penularan wabak penyakit yang boleh meragut nyawa akan menyebabkan kadar kematian akan meningkat. Okey. Cikgu, saya nak tanya, kalau macam teknik menjawab soalan, Okey. bila datangnya soalan faktor-faktor, Okey. adakah kita boleh jawab jawapan macam dalam bentuk poin macam ni, perkahwinan, taraf Okey. pendidikan, ataupun kita perlu Explain ataupun membuat jelaskan ayat yang lebih Okey, panjang lagi. lebih panjang lagi. Okey, bagus, soalan yang bagus. Okey, kita bergantung kepada jenis ataupun bentuk soalan. Kita akan tengok sebentar lagi berkaitan dengan bentuk soalan yang berkaitan dengan apa yang ditanya oleh Abang Mohsin kita. Baik, cikgu. Okey, adik-adik nak tanya ke? Adakah mengantuk kot? Jangan mengantuk. Jangan mengantuk. Nanti Okey, abang ada suruh soalan? berjoget nanti. Senyum-senyum, angkat tangan, bersuara. Cikgu, saya tak faham. Saya Angkat ulang. tangan sikit, lambai-lambai, Lambai-lambai. exercise. Okey. Okey, saya teruskan lah. Ini contoh soalan objektif sebelum saya jawab soalan Mohsin tadi. Ya, cikgu. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi di sesebuah negara? Nak dengar suara. Siapa yang tak bercakap lagi tu? Kita panggil Syazliana. Tu saya. siapa tu? Syafiqah. Syafiqah. Sian kat Syafiqah. Okey. Silakan. Jawapan dia B. Dia nak apa Tahap Syafiqah? pendidikan Dia nak apa ni sebenarnya? Dia nak apa? faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi. Kadar mempengaruhi kadar kelahiran yang tinggi. Maksudnya kelahiran ramai lah. Okey, apa faktor dia? Yang jawapan dia adalah yang dijawab oleh adik Syafiqah tadi adalah tahap pendidikan rendah. Betul lah, tahap pendidikan rendah kerana mereka tidak pergi sekolah. Okey, cukup je mencapai umur belasan tahun dah berkahwin. Berkahwin pada usia muda. Usia muda. Maka akan berlakulah kadar kelahiran yang tinggi berbanding dengan negara yang semua berpendidikan tinggi dan tidak berkahwin di usia muda. Akan menyebabkan kadar kelahiran itu perlahan dan sedikit rendah. Okey. Ini contoh soalan yang kedua, faktor yang mempengaruhi kadar kematian rendah. Tadi faktor yang mempengaruhi kelahiran tinggi. Okey. Okey, so apa? Ada soalan nak tanya? Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kematian rendah di Dia nak apa? sesebuah Kadar negara? kematian rendah. Saya dah beritahu dah. Siapa nak jawab? Siapa nak Angkat jawab? tangan. Nak jawab. Laju-laju. Semua berkait dengan apa yang kita bincangkan tadi soalan ni. Nak jawab angkat tangan, jangan senyum. Jangan senyum. Okey. Madeline. B. B. Cuba baca apa yang B tu. Banyak kemudahan kesihatan. Banyak kemudahan kesihatan. Salah. Salah lah pula. Salah lah Madeline. Tak apa, Madeline. Okay. Jawapan dia amalan perancangan keluarga. Ya ke Madeline? Bukan. Bukan. Tak apa. Cikgu dah kongsikan jawapan apa, faktor cikgu? yang berkadar kematian rendah, jawapan dia adalah banyak kemudahan kesihatan. Banyak. Semua orang hidup dalam keadaan sihat. So kadar kematian akan dapat dikurangkan. Okey, sebab kemudahan kesihatan. Apa contoh kemudahan kesihatan? Perubatan percuma. Kita pergi klinik kerajaan, betul? Kita dapat ubat, bekalan ubat secara percuma. Tidak adalah kena bayar mahal. So taraf kesihatan kita baik. Teknologi yang digunakan pun canggih. Tinggi, betul. Okay, kalau kita sakit, kita pergi dapatkan rawatan di hospital kerajaan, maka kita
boleh mengurangkan kadar kelahiran. Kadar kematian. Bukan kadar kelahiran, kadar kematian. So jawapan tadi Madeline jawab B, banyak kemudahan kesihatan. Sebab amalan perancangan keluarga akan menyebabkan kadar kelahiran rendah. Okey, sebab masing-masing kalau duduk di bandar, kos hidup yang tinggi akan menyebabkan setiap keluarga hanya memerlukan ataupun hanya memiliki seorang anak, dua orang anak sebab kena tanggung kos yang tinggi hidup di bandar. Kadar pengangguran tinggi tidak ada kaitan. Orang menganggur mati, tak ada. Tak ada kaitan dengan soalan lah. Kadar kemiskinan tinggi, miskin tidak menyebabkan kematian. Okey. Contoh soalan yang seterusnya, mengapakah trend berkeluarga kecil menjadi keutamaan masyarakat bandar di Malaysia? Kenapa? Orang bandar ni keluarga dia kecil-kecil. Ada tak nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Kita ada Shazliana. Silakan Shazliana. Ya, dia Shazliana ni. Okey. Jawapan dia C, keluasan rumah yang terhad. C, cikgu. Trend berkeluarga kecil menjadi keutamaan masyarakat bandar di Malaysia. Yakin dengan jawapan anda? Okey. Keluasan rumah terhad. Sebab di bandar, rumah kecil. Nak beli rumah besar, kurang berkemampuan. Bukan tak mampu, kurang berkemampuan. So, ada rumah kecil. Mungkin rumah yang ada 2 bilik. Ataupun rumah yang apartmen ke apa? Rumah flat. Betul. Okey. So, dia ambil kira faktor tersebut akan menyebabkan setiap keluarga memilih untuk mempunyai saiz keluarga yang kecil. Mungkin ibu bapa dan 2 orang anak. Okay, sesuai untuk mereka. Itu trend di Malaysia lah. Okay, yang hidup di berlaku. bandar. Hidup di bandar. Kalau di kampung tak apa, ada rumah besar dan sebagainya. Ada tanah besar. Ada tanah yang luas. Okay. Contoh soalan yang ni Abang Muhsin tanya tadi. Ini soalannya. Ini soalan. Okay, yang ditanya oleh Abang Muhsin tadi untuk perhatian anak-anak di studio dan di rumah. Okay, wujud dalam bentuk soalan struktur ataupun esei. Tadi yang kita bincangkan soalan objektif. Dia bagi soalan, dia bagi jawapan. Yang ni dia bagi soalan, jawapan tak bagi. So kita kena pilih sendiri. So kunci dia nyatakan 4. Dia nak berapa? 4, cikgu. Faktor. Berapa markah yang diberikan? 4 markah. 4 markah. So satu faktor 1 markah. Kalau 2 faktor? 2 markah. 3 faktor? 3 markah. 4 faktor? 4 markah penuh. 5 faktor? 5 markah, cikgu. Tak. 5 faktor 4 saja. Dia maksimum 4 sebab markah dia 4. Bagi 10 faktor pun tetap 4. Kalau bagi 3 dapat 3. Kalau cikgu, betul. contoh kalau kita bagi 5 faktor, banyak faktor, tapi salah satu daripada faktor tu salah. Tak apa, dia hanya pilih mana 4 yang betul. So akan dapat markah penuh. Katalah bagi 10, tapi 4 yang betul dapat 4 markah. So rugi atau tidak kalau kita bagi lebih markah, lebih jawapan? Tak rugi, cikgu. Tak rugi. Okey, kena biasakan diri untuk bagi jawapan lebih daripada apa yang dikehendaki. Itu tips dia. Okey, so sekarang ini cara jawab dia, senaraikan sebanyak mungkin faktornya lebih daripada 4 faktor. Okey. Faktor berkaitan dengan penurunan kadar kematian, faktor sosial, ekonomi dan governance. Governance adalah dasar kerajaan. Okey, apa faktor sosial? Kemudahan perubatan yang baik, moden, taraf pendidikan yang tinggi. Faktor ekonomi, taraf hidup meningkat, amalan pemakanan seimbang. Faktor governance, kempen penjagaan kesihatan, kempen gaya hidup sihat yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Okay, ini cara jawab dia, cara dengan jawapan. Okay, mulakan dengan ayat-ayat cinta. Pembuka ayat. Mesti kalau kita tulis surat kan, kehadapan, kekanda. Okay, ada pembukanya. Kita buka dia. Jangan lupa tulis nombor soalan. Nombor soalan tadi 7A. Tulis 7A. Faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kematian di sesebuah negara adalah seperti berikut. Kita boleh senaraikan macam ni. Tapi pastikan ayat yang lengkap. Kalau tulis kemudahan perubatan saja, boleh terima tak? Tulis kemudahan perubatan saja. Tak boleh, cikgu? Tak lengkap. Tak dia lengkap, mesti betul? jawapan lengkap. Walaupun dia dijawab dalam bentuk struktur, dalam bentuk poin macam ini, pastikan menggunakan ayat yang lengkap. Kadar kemudahan perubatan yang baik dan moden, lengkaplah. Jelas.
Taraf pendidikan. Kalau dia tulis taraf pendidikan saja, Tak boleh, cikgu. tak boleh. Mesti ayat yang Lengkap. taraf pendidikan dalam kalangan masyarakat yang tinggi. Taraf hidup penduduk meningkat. Amalan pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat. Kempen amalan pemakanan seimbang dan kempen gaya hidup yang sihat dalam kalangan masyarakat. Ini ada dua. Kempen amalan pemakanan seimbang, kempen gaya hidup. Dekat sini dapat dua. Boleh dapat dua. Dua markah. Dia gabungkan ayat tu. Tapi dia tak dapat 4 markah juga. So, maksimum hanya 4 je. Walaupun dia bagi berapa? 6 kat sini. Okey, faham cikgu? Okey. Itulah jawapan terhadap persoalan saya. Sekarang saya pun dah Dah faham jawab. cara nak menjawab soalan. Adik-adik kat rumah ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, tak apa cikgu. Kita Tak ada. berehat seketika. Kembali selepas ini di mana? Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Halo, kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah cikgu, kita teruskan cikgu dengan perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita pergi pada bahagian yang terakhir pada hari ini adalah struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Ini penting, dia boleh keluar dalam soalan esei ataupun boleh keluar dalam soalan objektif. Cuma nanti kita akan tengok, ni saya hanya terangkan 4 piramid yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Okey. Piramid progresif nama dia. Progresif bermaksud struktur umur dia, kumpulan umur 0 hingga 19 tahun lebih ramai. Peratus golongan dewasa dan tua rendah bermaksud golongan muda dengan dewasa ramai berbanding dengan golongan tua. Okey, jangka hayat rendah sebab golongan tua sedikit. Kadar kematian golongan tua tinggi berbanding dengan golongan muda. Senang nak tengok piramid progresif ni, kita tengok warna contoh ni kan. Sedikit menunjukkan tidak ramai orang tua. Yang ni banyak. Dewasa dengan muda ramai. Itu je cara nak tafsir. Okey, piramid progresif yang seterusnya, nisbah jantina, golongan muda dan dewasa seimbang sebab tengok sama banyak. Golongan tua, perempuan lebih ramai. Okey, faham Faham Angguk? Okey. Faham. Piramid peralihan ini adalah regresif dipanggil. Di mana struktur umur golongan dewasa lebih ramai, kadar kelahiran rendah. Ni yang saya kata tadi. Sebab orang tidak kahwin pada usia muda. Okey. Kadang-kadang usia dah meningkat baru berkahwin menyebabkan kadar kelahiran rendah, golongan dewasa lebih ramai. Okey. Jangka hayat tinggi melebihi 85 tahun sebab ramai orang yang berumur 85 tahun dan ke atas. Dan peningkatan golongan tua melebihi 60 tahun. Nisbah jantina, jumlah penduduk perempuan lebih ramai. Sama juga, mana-mana pun perempuan lebih ramai. Okey, yang ketiga, piramid stabil. Stabil ni maksud seimbang. Di setiap peringkat umur, seimbang. Sama. Okey. Kita tengok struktur umur dia, seimbang. Jangka hayat dia, kadar kelahiran dan kematian rendah. Jangka hayat tinggi melebihi 85 tahun. Tengok ni. Senang nak tengok piramid ni, tengok umur di tengah-tengah ni. Tengok berapa kadar di kiri dan di kanan. Okey. Nisbah jantina seimbang, sama banyak. Dan yang terakhir, piramid terganggu. Ini berlaku akibat daripada wabak penyakit ataupun peperangan. Okey. Struktur umur tidak seimbang. Jangka hayat, kadar kelahiran dan kematian tinggi, jangka hayat rendah, golongan tua sedikit. Okey, golongan tua sedikit, terlalu sedikit. Nisbah jantina, bilangan perempuan melebihi lelaki. Okey, tu. Berkaitan dengan apa yang kita pelajari dan kita test satu soalan sebelum kita habiskan kita punya sesi pada hari ini. Okey, last soalan. Soalan contoh antara berikut yang manakah benar tentang rajah data? Ini piramid apa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Last Cepat. Piramid apa ni? Okey. Silakan. Syafiqah. Piramid apa ini? Sangkut. Syafiqah, jawapan anda? Jawapan dia kematian tinggi. Kadar kematian piramid dia adalah piramid progresif. Okey, progresif sebab tengok kat bawah ni
lebih ramai, golongan muda lebih ramai banding dengan umur tua. Benar tentang rajah di atas. Benar. Kadar kematian tinggi sebab bilangan umur tua sedikit. Kadar kelahiran rendah tidak, sebab ramai orang muda kat sini. Kumpulan umur tua tinggi tidak, sebab kumpulan umur tua ni rendah. Kumpulan tanggungan rendah salah, sebab kumpulan tanggungan adalah golongan orang kanak-kanak. So kanak-kanak ramai kat sini menyebabkan kadar kumpulan tanggungan rendah. tinggi. Okey, bukan rendah. Okey, so itu saja perkongsian kita pada hari ini. Okey, faham. Kalau murid-murid dekat rumah faham, yang ada di rumah juga faham, yang ada dengan kita hari ini pun faham. Mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini, tajuk geografi, cikgu. Okey, ringkas daripada saya, topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah sangat penting dan perlu diberi fokus oleh murid-murid calon-calon SPM sama ada di studio ataupun di rumah, kerana ia mungkin boleh wujud dalam soalan objektif dan soalan esei. Dan rebutlah peluang untuk mendapatkan markah sebanyak mungkin dalam soalan yang bahagian Jangan ini. cuai. Jangan cuai kerana ia membantu anda mencapai kecemerlangan. Itu saja, anda buat, anda dapat. Anda buat, anda dapat. Baiklah, itu sahaja dalam Sukses SPM 2021 hari ini bersama saya Muhsin Nazri dan juga Cikgu Fitri. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami selama 1 jam. Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah, 6 orang bunga, dari 6 kuntum bunga daripada Labuan. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi dan teruskan menonton Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM